patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah kita bersiaran pada petang ini bagi sesi closing bell di Bursa Malaysia bagi hari ini 14/8/2020. Hari ini kita dapat saksikan sepanjang minggu ni. Bukan hari ini ya, sepanjang minggu ini kita dapat lihat pasaran mengalami penurunan demi penurunan, terutama saham-saham yang telah membuat lonjakan luar biasa sebelum ini, dan pada minggu ini saya boleh katakan the whole week pasaran begitu volatile tapi lebih kepada aliran menurun. Okey, semua sektor saya boleh katakan cross the board saham mengalami kejatuhan dan pastinya saham di sektor healthcare dan glove, terutama di sektor glove ataupun saham-saham yang rapat dengan produk kesihatan kesan daripada COVID-19 mengalami tekanan jualan apabila kita lihat saham ini telah meningkat banyak sebelum ni. Jadi dan hari ini juga kita pun telah mendengar keputusan yang prestasi GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita bagi suku tahun kedua 2020 telah diumumkan pada tengah hari tadi, yang mana kita mengalami penurunan sebanyak negatif 17%. Satu jumlah yang besar kejatuhan ini, seperti mana kejatuhan ini yang terburuk sebelum ini pernah direkodkan pada suku tahun keempat 1998. Right, this is what we call the cycle of economy. Sentiasa berlaku, dan apakah disebabkan disebabkan data yang diumumkan ini pasaran saham kita mengalami kejatuhan? Sebenarnya bagi saya secara peribadi, apa yang saya lihat sebenarnya pasaran telah ambil maklum tentang apa yang berlaku, dan hari ini walaupun FBM KLCI kita mengalami kejatuhan, alright, mengalami kejatuhan 13 poin, currently 13.96 mata, FBM KLCI kita diparas 1562.46 mata, tetapi secara keseluruhan kita boleh saksikan bahawa pasaran berada dalam keadaan begitu lemah sekali, yang mana saham yang turun mengatasi saham yang meningkat naik. Saham yang turun tadi cecah 1000 syarikat yang mengalami penurunan berbanding hanya 181 sahaja syarikat yang melonjak naik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sepanjang minggu ini daripada hari Isnin sehinggalah hari ini, alright, walaupun kita teruja pada hari Selasa melihat lonjakan terhadap saham minyak dan gas, tetapi kita lihat momentumnya tidak kekal lama, hanya satu hari saja kenaikan, dan sepanjang minggu ini saya boleh katakan kebanyakan saham mengalami penurunan. Alright, penurunan. Sebab itu sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku kepada mereka yang mungkin membeli saham-saham di puncak, ni sekarang ni baru kita lihat macam mana pasaran itu mengalami kejatuhan. Sebab itu selalu dinasihatkan berhati-hati, jangan mengejar saham yang telah meningkat naik, kan. Jadi inilah sebenarnya realiti dunia pelaburan saham, naik dan turun. Okey, naik dan turun, dan insya-Allah pada petang ni kita dapat saksikan bahawa tekanan jualan masih berlaku, tetapi satu jumlah yang begitu kecil sebenarnya sepanjang minggu ini kita dapat saksikan jumlah dagangan di Bursa Malaysia juga merekodkan ketinggian baru, alright, tetapi pada hari ini kita dapat saksikan jumlah dagangan sehingga jam 4.30 petang ini belum pun sampai 10 bilion unit saham yang didagangkan, dan jumlah dagangan yang didagangkan di bursa pada hari ini hanya 4.6 bilion ringgit. Alright, menunjukkan bahawa sama ada para pelabur runcit telah pun keluar dari pasaran buat seketika mengambil untung apa yang ada. Sebab itu kita dapat saksikan bahawa pasaran saham mengalami kejatuhan. Alright, sebab itu dalam keadaan pasaran jatuh ni kita standby. Kita standby dan menunggu peluang yang akan datang. Tapi kalau kita berada di puncak, dan kita tak disiplin, terutama kalau kita seorang pedagang, kita tak disiplin, kita mula rasa tak sedap perut. Tak sedap perut. Okey.
Tapi ini realiti dunia pelaburan. Sebab tu selalu saya katakan, right, pasaran saham ni kita jangan beremosi, kita kena tenang-tenang. Nampak peluang kita masuk pasaran, tak nampak peluang kita duduk diam-diam. Okey, kita duduk diam. Cuma apa yang saya nak ulas sedikit sahaja tentang GDP atau KDNK kita. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran, kita antara yang agak kejatuhannya agak besar, negatif 17% ni satu jumlah yang agak besar. Tetapi insya-Allah saya tak nak kupas lebih lanjut kerana semua data tu pun telah pun dikeluarkan. Cuma saya perlu absorb tu nak kupas lebih lanjut insya-Allah pada hari Isnin pagi. Alright, Isnin pagi saya ada sesi kelas bersama The Protege Platinum and Gold untuk sesi melihat pasaran secara langsung pada hari Isnin nanti. Tapi seperti biasa jam 8.30 pagi saya akan bawakan sesi opening bell dan insya-Allah saya akan mengundang tetamu yang mana seorang pakar ekonomi, alright, seorang chief economist untuk bersama dengan kita pada hari Isnin nanti untuk mengupas lebih lanjut apa yang berlaku, data yang menunjukkan ni kita nak ke mana. Alright. But again, apa yang saya boleh simpulkan, data yang dikeluarkan adalah satu data yang adakah kita terkejut dengan data tersebut? Tidak. Sebab semua orang sedia maklum bahawa kesan daripada COVID-19 pastinya akan memberi kesan impak kepada suku tahun kedua walaupun kita positif bagi suku tahun pertama 0.7%, tapi bagi suku tahun kedua kita negatif 17, antara yang kurang baiklah berbanding negara-negara jiran kita. Alright, sebab negara jiran kita Singapura, Philippines pun telah mengumumkan GDP-nya. Jadi negara kita pun telah umumkan tadi negatif 17, satu jumlah yang besar negatifnya. Tapi insya-Allah ini normal. Ini normal apabila kita akan lihat. InsyaAllah kalau melihat dengan perkembangan yang baik dari segi COVID-19 yang berlaku dalam negara kita, sekiranya kita terus kekal dengan apa yang kita ada hari ini dan kita tambah baik apa yang ada, insyaAllah ekonomi akan dijangka pulih kembali pada end of suku tahun keempat tahun 2020 dan insyaAllah pada tahun hadapan kita akan dapat lihat semula keadaan ekonomi yang lebih mampan. Alright, dan pastinya ia akan memberi kesan terhadap pasaran. Dan always kena ingat, pasaran saham kita pun telah melonjak naik luar biasa pun tuan-tuan. Sebab tu pada malam ni saya akan go through, right? Pada hari Isnin sesi Platinum dengan Platinum Plus, sorry. Kita ada sesi, jadi insyaAllah 8.30 pagi kepada anda yang ingin tahu lebih lanjut, kita akan kupas sektor demi sektor. Sektor manakah yang begitu memberi impak negatif terhadap ekonomi kita dan ke mana arah tujunya. InsyaAllah saya bawakan seorang pakar ekonomi dalam negara kita untuk bersama-sama dengan kita pada hari Isnin nanti jam 8.30 pagi insyaAllah. So let's go through guys. Apa yang berlaku hari ini kalau kita lihat the whole day indeks kita mengalami kejatuhan. But interestingly kita tengok, ini saya kata kalau kita dah tahu. Sebab itu pada hari Rabu malam pun saya dah alert kepada semua alumni The Protege terutamanya dalam sesi khas yang kita adakan, yang saya sendiri mengetuai sesi tersebut, dan nampaknya dia betul-betul berlaku lah dia betul-betul berlaku, yang mana banyak saham-saham yang banyak turun tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita lihat saham-saham yang tidak mempunyai asas fundamental. Okey, kebanyakan saham yang anda lihat, kebanyakan saham yang jatuh besar ni, jatuh besar lah, maknanya jatuh more than 20%, 30% for this week adalah kebanyakan saham of course daripada sektor healthcare. Tetapi saya ulang, sektor healthcare memang berada di paras yang tinggi, jadi pastinya penurunan perlu berlaku. Sekiranya untuk meneruskan aliran meningkat, dia perlu berehat. Dan asbab penurunan saham sektor healthcare adalah apabila Russia mengumumkan bahawa mereka telah temui vaksin, right? Jadi dari situ kita dapat lihat tekanan jualan berlaku terhadap sektor glove. Cuma persoalannya sejauh manakah kelulusan daripada WHO untuk produk itu diguna pakai kepada orang ramai, dan juga berapa cepat vaksin itu dapat dikeluarkan. Kerana kita dapat lihat beberapa buah negara, right, ibu negara di beberapa buah negara seperti contoh New Zealand, Auckland telah pun membuat shutdown, lockdown sekali lagi. Dan beberapa buah negara di dunia ini juga telah berlakunya penyebaran wabak yang semakin meningkat. Jadi bagi saya apa yang kita dapat lihat terutama di sektor healthcare, alright, para pelabur mengambil kesempatan di atas kenaikan, maupun para pedagang mengambil kesempatan di atas kenaikan saham-saham yang luar biasa. Alright, naik sangat luar biasa, jadi dia kena rehat. Itu saya kata saham tak sihat. Bila naik terlalu laju, dia turun pun laju. Sebab itu jom kita tengok sektor yang ada di bursa pada hari ini. Kalau kita tengok di skrin saya pada petang ini, all the indices yang ada, you can see semua berdarah.
Dan yang paling banyak mengalami kejatuhan adalah saham di sektor FBMAs. FBMAs 437 mata, dan FBMAs ini adalah saham yang saya boleh katakan dikategorikan sebagai penny stock. Alright, saham-saham yang naik tanpa asas fundamental yang kukuh, dan dapat lihat bagaimana saham ini kalau nak turun, dia boleh turun. Tu dia. Okey. Kita telah mengalami penurunan sebanyak 246. Exactly 6 hari, bermula pada hari Jumaat yang lalu dan berterusan sehingga hari ini. Alright, tekanan jualan masih berlaku, tetapi kalau saya melihat dengan dengan carta yang kita ada, technical sebagai seorang trader, pastinya kita telah keluar dari pasaran terlebih dahulu. Tetapi kalau saya convert one day chart kepada one week chart, sebenarnya kita candle is a bearish reversal candle. This is what we call dark cloud cover yang berlaku dalam pasaran pada sektor ACE market. Tapi kalau anda lihat ni, saya kata dia dah naik minggu demi minggu. Jadi memang seharusnya saham ini mengalami penurunan. Itu yang saya kata, jangan kejar pasaran. Kalau kejar, kita mungkin berada di puncak. Jadi minggu ini saya boleh rumuskan bahawa sektor ACE market berlakunya pengambilan untung pada minggu ini, sebab itu keluar bearish reversal candle, but still for me still intact lah. Kalau dari tanya saya, kalau you beli di peringkat bawah ketika berlakunya breakout pada sektor ini, tak ada masalah. Tetapi kita emosi, kita ingat besok saham ni tak pernah turun, dia nak naik je, kita pun membeli saham. Dan bila saham tu break our support, kita pun guna teknik hope analysis. Bila guna teknik hope analysis, hari ini hati dah tak tentram. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Saya straightforward je, saya tak ada masalah. Sebab pasaran naik ke pasaran turun je, saya dah buat sesi opening bell, closing bell ni for the past almost 2 years. Jadi saya akan terus berkongsi realiti yang berlaku dalam dunia pelaburan. Jadi akhirnya balik kepada diri kita. Apa teknik, strategi dan disiplin yang kita lakukan, alright, apabila kita dalam pasaran. Tapi apa yang saya boleh katakan, kebanyakan saham mengalami kejatuhan, profit taking, but secara daily chart, of course you akan nampak daily chart tu macam menakutkan. But kalau kita tengok dari mana dia naik, sebenarnya dari bulan April, kita hanya berehat beberapa hari sahaja. Kita dapat lihat pada bulan Julai pun kita berehat beberapa hari sahaja. Jadi kenaikan apabila berlakunya tujahan resistant, kita dapat saksikan saham ni dah berlakunya parabolic. Ini saya katakan, bila dia berlaku parabolic, dia kalau turun, dia akan mengalami penurunan yang laju. Alright? Yang laju. Sihat ke? Sihat. Ini baru nama saham. Kalau naik tak sihat, kalau naik tak sihat. Tapi kalau kita berada di puncak, kita memang jadi tak sihat lah. Kan? Sedangkan peluang tu sentiasa hadir apabila kita tahu apa yang kita lakukan. Technically, of course, daily chart tak berapa cantik, mengalami penurunan. Okay? Tapi kalau saya convert ke weekly chart, right, saham-saham ini sebenarnya masih dalam keadaan sihat. Secara teorinya, merujuk kepada pergerakan harga saham ini, bagi saya dia masih uptrend, tapi setelah meningkat naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 2 bulan tuan-tuan, baru seminggu dia berehat. Jadi saya ulang, kalau kita di atas kita demam, tapi kalau kita memang di bawah, nothing. Saya nak kata kena bimbang ke, saya masih akan melihat minggu yang seterusnya. Kerana hari ini candle ni memang dark cloud cover, is just a bearish reversal candle, menunjukkan pasaran nak berehat seketika. Alright, cuma saham-saham ACE ni kalau dia turun, lajulah, kan? Sebab saham-saham ni murah. Jadi kalau saham tu kita beli 10 sen, saham tu kita beli 20 sen, dia turun 5 sen, kita dah demam dah. Kan? Dah demam dah. Jadi sebab itu kita dapat saksikan apabila saham di sektor ACE mengalami penurunan, kalau kita tengok portfolio kita, pastinya dia menakutkan. Sebab saham-saham ni murah. Ini saya katakan, bila saham-saham super penny bergerak naik, tolong berhati-hati. Alright? So ini yang berlaku bagi sektor ACE market, kerana ini sektor yang paling banyak mengalami penurunan. Begitu juga sektor healthcare. Alright, sebab saya nak kupas 3 sektor utama, yang mana memang kita lihat sektor ini menjadi tumpuan para pelabur, para pedagang di bursa. Bagi kalau nampak sektor healthcare juga, nampak tak?
mengalami penurunan dan kali ini penurunan ini lebih besar berbanding penurunan-penurunan yang pernah berlaku sejak PKP iaitu pada bulan Mac. Alright? Ataupun saya boleh katakan breakout pada bulan April. Alright? Kita dapat saksikan ini adalah antara penurunan yang besar berbanding sebelum ini telah berlaku penurunan pada bulan Jun dan begitu juga pada bulan Julai. Tapi penurunan itu hanya seketika dan tidak melibatkan candle selling, candle rate Morobuzu. Okey, rate Morobuzu. Jadi sebab itu kita dapat lihat penurunan yang agak tinggi disebabkan, saya ulang, kenaikan demi kenaikan yang berlaku sejak bulan Jun. Anda lihat carta tu. Ini sekali dia parabolic. Bila dia parabolic, dia turun pun akan terbentuknya V-shape. Jadi sekarang persoalan dia. Alright? Dah ada orang kata jangan tengok portfolio baru tenang, kan? Sebenarnya kalau tak tengok, you biarkan pun sebenarnya satu tindakan yang salah. Sebab portfolio kita, ingat, kita kena monitor. Kalau kita seorang pelabur, tak ada masalah. Tapi seorang pedagang, kita kena tengok, kena monitor apa yang berlaku dalam pasaran. But technically, kita boleh lihat pasaran telah membuat V-shape dan sekarang ni dia kat atas. Dia kat atas kan? Dia tengah turun lah. Dia tak ada apa-apa pun kalau kita tengok dari segi carta you nampak. Daily chart memang saya katakan sepanjang berlakunya tujahan atau permintaan yang tinggi terhadap sektor healthcare ini pada bulan April, breakout di situ, alright, kenaikan 400%, lebih kurang 300% dari segi kenaikan tanpa rehat yang cukup. Jadi pada bulan Ogos ini kita dapat lihat saham ini membuat orang kata pullback dan pullback yang agak kuat sebab 4 bulan tanpa rehat dan akhirnya ia mengalami penurunan masuk hari yang ke-7. 2, 4, 6, 7. 7 hari penurunan demi penurunan, masih belum ada signal nak menunjukkan saham ni membuat reversal. Alright, but I believe kalau melihat penurunan yang berlaku, berkemungkinan akan berlakunya lantunan technical minat ataupun dipanggil bargain hunting para pelabur, para pedagang yang melihat harga saham telah berada di satu tahap yang menggiurkan untuk dibeli. Jadi saya percaya akan berlakunya lantunan technical pada masa terdekat. Alright, dan kalau saya convert balik daily chart kepada weekly chart again, dia baru keluar satu signal bearish reversal signal, iaitu bearish engulfing signal berlaku pada minggu ini. Alright, but again kalau kita lihat dia telah naik sebanyak 2, 4, 6 minggu berturut-turut. Jadi okey tu. Kan? Okey lah tu. Jadi ini yang kita perlu ambil peluang sebab pasaran naik dan turun. Jadi kita akan ada peluang. Tapi kalau kita dah tersangkut, duit dah habis, kan, tengok je, jadi memang kita akan sentap lah. Sebab itu kita kena mindset kita, fokus kita seorang pelabur, kita seorang pedagang. So this apa yang you kena lakukan. But technically kesan healthcare ni asbab penurunan bagi saya. Asbab penurunan lebih kepada vaksin. Alright, cuma persoalannya vaksin ini adakah ianya selamat diguna pakai, itu sahaja yang masih menjadi tanda tanya. Okey. Dan bukan sekadar di Russia, beberapa syarikat pengeluar lain seperti di China dan juga seperti di Amerika Syarikat sendiri dalam proses, katanya dalam proses akhir untuk pengeluaran vaksin, pasti dia akan memberi kesan terhadap sektor healthcare. But again, kalau tanya saya kena tunggu confirmation next week. Sebab this week, yes, it's just a bearish reversal signal. Tetapi kalau you masih beli di bawah, there's no issue at all. Tapi kalau you beli di puncak, memang satu isu yang besar lah. Sebab dia sedang membuat penurunan. Soalannya sekarang, adakah dia akan terus turun ke bawah atau dia kembali ke atas? Ini yang kita nak tunggu pada minggu hadapan dan minggu-minggu yang akan datang. Cuma harus diingat, suku tahun, pengumuman syarikat-syarikat akan diumumkan pada mulai minggu hadapan dan minggu yang akan datang. Hari ini kita lihat GDP diumumkan negatif 17%. Dan apakah syarikat-syarikat di Bursa Malaysia juga akan pastinya akan mengumumkan prestasi yang kurang memberangsang. Secara logiknya saya percaya akan mengumumkan prestasi yang kurang baik. Jadi juga dinasihatkan kepada para pelabur untuk berhati-hati. Anyway, again saya nak katakan bahawa sebenarnya kalau kita lihat sektor-sektor ini memang telah meningkat naik banyak. Jadi dia perlu melakukan pullback before can go higher if everything dalam keadaan yang baik. Ini dua sektor, dan sektor yang ketiga pastinya kita akan lihat di sektor teknologi.
Alright. Sektor teknologi juga sebenarnya kalau kita lihat cuba membuat lantunan semula, alright, tapi dia tak berjaya membuat istilah hammer kat situ pada hari Rabu, tapi nampaknya tekanan sentimen pasaran masih lemah, tapi tak ada apa-apa pun. Ini pun kalau saya gunakan daily chart, kalau saya convert balik ke weekly chart pun saya tak nampak lah ada. Tak ada, still there. Anyway, ulang dan naik berminggu-minggu. Dan kalau kita lihat hari ini pun sebenarnya terus terang saham-saham teknologi di bursa, kebanyakan saham-saham ini tidak terjejas seperti mana kita dapat lihat sektor sektor healthcare yang mana banyak saham-saham mengalami penurunan yang agak besar, right? Berbanding sektor teknologi yang penurunannya hanya penurunan yang kecil. Dan indeks kalau anda lihat pun teknologi hanya mengalami kejatuhan satu mata saja berbanding sektor-sektor lain yang mengalami kejatuhan, macam East Market sendiri mengalami kejatuhan 4%, nampak? Healthcare mengalami kejatuhan 5%, dan satu sektor yang cuba untuk membuat tujahan pada hari Selasa juga gagal untuk meneruskan kenaikan apabila harga minyak kembali fluctuate, tapi dia masih, ini saya tunjukkan sektor ini cubaan untuk membuat tujahan gagal apabila tidak melepasi tahap rintangan yang ada dan kembali kepada sideway yang ada. Adakah ini sell signal? Tak ada apa-apa pun. Jangan bila tak jadi, tak ada apa pun. Kalau ini pun kau dah turun, kau dah demam, masalah juga ni kan. But tak ada apa, menunjukkan bahawa sektor energi ini masih tidak berjaya melepasi tahap rintangan yang ada. Dan apabila tak lepas, dia patah balik ke bawah dan dia akan consolidate sehinggalah ada katalis yang besar yang boleh membuat sektor ini membuat tujahan untuk berada di aliran yang baru. Okey, so sama energi pun patah balik, so maksudnya dia cuba untuk membuat tujahan tapi gagal, dan dia turun balik dan saham-saham tu masih di situlah, kembali kepada harga sebelum lonjakan berlaku pada hari Selasa. But tak ada apa nak dipanikkan juga sebab dia masih di situ. Okey, berbanding sektor-sektor lain. Alright. Okey, ni bagi energi. Teknologi dah. KLCI pastinya last petunjuk pasaran kita seperti yang saya jangkakan 1550. Tapi 1550 ni dia terlajak, dia tolak balik. Okey, dia terlajak sekejap je pada hari Rabu. Dia terlajak 1550, dia pergi ke serendah 1539. Tetapi dia tolak kembali berada di above 1564, right? Nampak tak? Menunjukkan KLCI masih kekal bertahan dalam consolidation range, fasa yang berada di atas, dia tak bergerak, tak naik pun tidak, turun pun tidak. Okey, masih terperangkap dalam jajaran yang ada. Nak menunjukkan bahawa KLCI tiada katalis yang besar yang boleh membuat menunjah satu ketinggian yang baru. Okey. Anyway, kita tak beli pun saham ni, tapi nak menunjukkan bahawa dalam keadaan data ekonomi yang diumumkan dan keadaan semasa, kita dapat lihat masih ada minat sokongan belian terhadap saham-saham mewah ini, terutama semalam kita dapat lihat kenaikan hampir 20 mata, alright, disokong oleh minat belian oleh pelabur-pelabur institusi tempatan. Alright, sebab itu kalau kita lihat dari sisi cartanya masih kekal di tahap sokongan. Alright, walaupun terlajak sedikit pada hari Rabu tapi kembali semula ke tahap 1564, alright, dan trading range yang sangat rapat lah, maknanya itu saya letak situ. But I can say for the past sebelum ni dia dalam range 1564 1588. That's trading range, menunjukkan clueless tak tahu nak pergi mana untuk KLCI. Dan kita dapat saksikan pun jumlah selling net seller adalah pelabur-pelabur institusi luar negara, dan pastinya dia balance up dengan pelabur institusi tempatan. Jadi maksudnya masih ada minat sokongan terhadap saham-saham FBM KLCI. Sebab itu kita dapat lihat indeks masih bertahan di tahap sokongan yang ada. Alright. Okey. So itu antara yang kita dapat lihat lah yang berlaku dalam pasaran saham kita, antara indeks yang ada lah. Okey, masih bertahan. Jom. So apa yang berlaku hari ni, jom kita tengok saham-saham. Saham apa nak kita tengok hari ni? Saham hari ni memang tak ada. Hari ni very quiet for me, very quiet. Sebelah biasanya kita dapat tengok saham setengah hari dah 12 bilion kan. Dan 15 bilion, but hari ni kita tutup pun saya menjangkakan less than 11 billion. Alright, nampak
itu petanda kita akan lihat, sebab saya akan lihat jumlah dagangan yang ni sekiranya semakin mengecil, berpotensi untuk FBM untuk melihat indeks kembali melonjak naik. Tapi menunjukkan bahawa tekanan jualan masih ada, tapi dah nampaklah sedikit berbanding kita tengok sehari-hari sebelum ni kejatuhan yang lebih besar. Tapi hari ini nampak kejatuhan tu tak seteruk hari-hari sebelumnya. Alright. Cuma kita kena lihat minat belian masih belum ada dalam pasaran. Profit taking masih, saya boleh katakan sepanjang minggu ini berlakunya pengambilan untung terhadap saham-saham yang ada di Bursa Malaysia. Jadi minggu hadapan ke manakah kalau saya lihat tekanan yang ada pada hari ini, tekanan jualan yang ada pada hari ini. Alright. Sekejap saya tengok 10 open last 96. Masih ada tekanan jualan yang ada di bursa lah, sebab tu nampak the whole index kita merah dan saham yang turun pun 980 syarikat yang mengalami penurunan berbanding saham yang naik hanya 200 sahaja. Okey. So kalau anda lihat pun top 10 saham-saham masih saham-saham murah. Kita dapat lihat saham XOX Sapura sebagai contoh. Ini Sapura yang membuat lonjakan, kita tengok saham ni. Membuat lonjakan pada hari Selasa. Kenaikan 70%. Dan hari ini dia kembali semula kepada harga asal. Inilah bukti bagaimana sekiranya kita terlibat dengan saham-saham murah. Saham-saham murah ni perangai dia sebenarnya sangat volatile. Sangat volatile. Tapi masih okey lah. Kan, tak adalah you beli dekat, orang kata dekat haji terlampau puncak, tidaklah kan, dia masih di bawah lah kan. Tapi dia melakukan tujahan pada hari Selasa breakout, tapi kesan daripada sentimen yang lemah, harga minyak kembali berlega-lega di paras $44-45 per barrel terutama Brent. Kita dapat saham minyak ni kembali kepada harga asalnya. Ini contohlah saham-saham yang murah ni, saya tengok dia boleh jatuh tu, dia naik, dia turun pun laju. Okey. Adakah game over? Tak ada apa pun, nak turun pun kalau macam ni saya tak adalah kata nak nangis sangat, sebab kita tahu dia berlega-lega dekat mana kan, berbanding kalau kita memang beli di puncak bahagia tu, memang kita demam lah kan. Inilah kenapa selalu saya pesan elakkan saham-saham murah kalau anda tak pandai baca pergerakan, terutama anda tak mahir atau tidak berdisiplin dari segi asas technical analysis, sebab dia boleh patah balik. Sebagai contoh juga kita dapat lihat contoh ni semua contoh-contoh saham yang saya lihat kejatuhan yang agak besar, dan hari ini kita dapat lihat saham seperti Inix juga mengalami kejatuhan yang agak besar. Ni semua nak tunjuk saham-saham murah ni. Pendangan saham-saham penny. Nampak? Kalau you tak pandai keluar, ini saya panggil V-top. Nampak tak? 10 sen tak nak beli, breakout 15 sen tak nak beli, kita beli dekat 80 sen. Dan kalau kita beli dekat 80 sen, hari ini kita demam, dia tinggal 30 sen. Dan ini berlakunya gap down. Alright? Gap down menunjukkan dia nak turun lagi. Ini semua kita kena tahu ni. Okey? Kalau seorang pedagang lah. Sebab tu saya ingatkan kebanyakan saham-saham tu saya katakan, kan, 10 sen tak nak beli, 20 sen tak nak beli, 30 sen tak nak beli, tapi kita beli kat 80 sen. Itu yang maksud saya, kita mengejar harga saham. Sebab kita ingat dia boleh naik lagi. Alright? Kita ingat. Tak ada ingat-ingat. Anyway, if you seorang chartis, you seorang trader, pastinya support you telah pun dipecahkan, telah pun pecah. Alright? At least 62 sen. Kalau you masih hope, you dah hilang lagi 50% lah. So, nampak tak? Ini semua yang kita kena tahu. Alright, kita kena tahu. Okey. Okey, yang ni kita kena tahu. Ni pendangan saham murah, tuan-tuan. Okey. Sebab tu saya suka ingatkan berhati-hati. Sebab saham-saham murah ni, inilah kenapa saya tidak menggalakkan terutama di kalangan alumni untuk terjebak dalam saham-saham penny ni. Okey. Memanglah pada penny lah ni, sebab dia harganya memang 8 sen, 10 sen naik sampai 80 sen. Dalam masa yang pantas, mana logik 10 sen pergi 80 sen, berapa ratus persen? Ini saya kata, pasaran dipenuhi dengan pelabur-pelabur runcit yang tidak berinformatif dan akhirnya berada di puncak bahagia. Dan persoalannya bila nak naik balik, wallahualam, because based on carta yang saya nampak, ada gap down dekat situ menunjukkan tekanan jualan masih kuat dan berkemungkinan saham ini akan terus mengalami kejatuhan. Ini yang kita kena tahu. Okey, ini yang kita kena tahu. Inilah yang saya nak ambil.
saya nak kena ambil. Jadi tiba-tiba siapa yang jadi trader beli dekat 80 sen, hari ni kau tukar cap jadi investor, tolong hati-hati. Kerana apa maksud saya hati-hati? Always come back. Sebab tu malam tadi punya topik, kenapa saya tekankan tentang fundamental. If the company fundamentalnya sihat, jangan bimbang. Jangan bimbang, kejatuhan ni semua normal, tak ada apa. Kejatuhan yang normal maksudnya syarikat yang mempunyai syarikat yang untung, syarikat yang prestasi kewangannya baik, tak ada apa you nak bimbang pun. Alright, tak ada apa pun. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang kita laburkan, syarikat-syarikat yang mengalami kerugian, tetapi kita menjadi seorang pedagang ketika kita membuat pembelian, dan apabila saham mengalami kejatuhan, kita tukar cap kita menjadi seorang pelabur. Itu saya bimbang. Itu saya bimbang. Sebab persoalannya, kita tak tahu bila dia nak naik balik. Berbanding saham-saham yang ada asas fundamental. Ada asas fundamental, saham yang uptrend, yang sihat, tak ada masalah. Tapi kebanyakan saham-saham murah, sekarang berlakunya this what we call V-top. Macam ni. Okey. Yang kat carta you nampak kan? Ni, sekarang ni sedang berlaku di sini. Saya masih okey. Saya bimbang kebanyakan saham-saham murah, apa berlaku sekarang, dia naik macam ni. Dia naik macam ni, terlampau laju, dan dia sedang buat macam ni. Technically, dia dah terbentuknya satu istilah, you boleh Google maksud yang dikenali sebagai V-top. This is what we call V-top. V-top technically is a game over. Okay? Sebab guys, terutama alumni, jangan jadi hero. Kalau berkemungkinan dia boleh membuat lantunan, but dia dah break the trend line, alright, any lantunan, dia dah tak cukup syarat, dia boleh turun ke bawah lagi. So please be careful. Tolong hati-hati. Alumni dan protege, ingat balik rukun saham. Ingat balik SOP yang patut kita buat. Nowadays, kalau kita katakan Haji, kalau dia reverse boleh masuk tak? You nampak tak berlakunya gap down? You nampak tak dia dah break the trend line? Dia dah jadi downtrend. Jangan jadi hero. Jangan jadi hero kalau you tak mahir ilmu technical. Right? But technically, for me, kalau saya lah, it's a game over. Kebanyakan saham yang membuat V-top. Sebab dia dah break the uptrend tu. Dia tolong hati-hati. Okay? Tolong hati-hati. Right? Sebab tu pentingnya disiplin. Tak ada emosi. Nak trader, hati kena kental. Kena disiplin. Sebab tu saya suka tekankan tentang bisnes dia. Kita faham perniagaan dia. Bila kita faham, technical is just a bonus. Sebab saya ulang, saham naik dan turun. Okay? Saham naik dan turun. Tapi kalau kita tak faham kedua-duanya, kita akan ada masalah. Alright, kita akan ada masalah. Okay? Jadi itu yang berlaku lah. Banyak lagi lah saham-saham murah ni. Kalau nak tunjuk macam-macam saham lah yang ada, saya tak nak. Jadi guys, tolong. Terutama alumni dan protege, you dah tahu dah SOP kita. You dah tahu dah rukunnya. So, kalau tak cukup rukun, jangan jadi hero. Ya, berkemungkinan akan berlaku lantunan teknikal. This what we call sebab bila dia dah break the trend line, dia dah bearish semula, dia dah downtrend, dia naik ni dia panggil dead cat bounce. Alright? Ini dipanggil istilah dead cat bounce. Kucing mati terpelanting. Okay? Ni semua istilah-istilah teknikal akan keluar. Sebab tu you kena mantapkan. Kalau anda seorang trader, you kena mantap dari segi support resistance, you kena faham dari segi risiko yang you ambil, you kena faham strategi yang you kena pakai, dan jangan terperangkap sekiranya saham tu membuat pusingan semula, tapi kebanyakan saham saya lihat dah break the trend line, menunjukkan sekiranya berlaku lantunan pun bersifat sementara. So jangan sampai you terperangkap, you thought that saham ni buat reversal, boleh masuk. Okay, hati-hati sebab tak cukup syarat. Tolong tengok balik nota anda. Alright, tengok balik nota anda. Jadi sebab tu juga kepada semua alumni, alright, alumni dan protege, tak apa, dah berlaku pun, move forward. Dan saya percaya kepada semua alumni, saya dah kongsikan pun sesi hari Ahad yang mana insya-Allah, alright, macam mana kita nak relatekan dengan keadaan hari ini, sentimen, saya dah bagikan link. Pastikan anda daftar sesi ini percuma untuk semua alumni dan protege. Hari Ahad, sesi bersama MY, alright, bagaimana mengaplikasi sentimen dalam pelaburan saham. So, hari ini apa yang kita lihat? Inilah sentimen yang berlaku. Sentimen apa? Sentimen tentang pengumuman GDP, ekonomi. Sentimen tentang apa? Sentimen tentang keadaan
COVID-19 ataupun vaksin yang ditemui. So you can see macam mana pasaran bertindak balas terhadap sentimen yang ada. So alumni dan protege, don't miss this session. It's free for you, alright, untuk you mantapkan sesi ilmu pelaburan yang anda telah pelajari. Inilah kami di Asia Academy untuk terus membantu anda, memberi sokongan demi sokongan, right? Sokongan moral, sokongan motivasi, sokongan ilmu yang berterusan supaya anda menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Itu misi kita. Right? Itu misi kita. Okey? Alright? Jadi kepada alumni saya ulang, pastikan you daftar dan you akan dapat link untuk sesi, dan minggu depan juga ada, jangan risau, sebab saya lihat pasaran, bila pasaran bergelora lagi banyak sesi bonus yang saya akan berikan. So minggu depan juga ada sesi, Sabtu hadapan, alert juga. Alright, alert kepada alumni dan protege, minggu hadapan juga ada sesi minggu depan bersama Kak Nibah. Alright, so every week you ada session untuk memantapkan segala ilmu pelaburan yang telah anda pelajari, dan tengok balik apa kesilapan yang telah dibuat dan bangkit kembali. Bangkit kembali. Tak perlu nak menangis, tak perlu nak main biola, tak perlu nak meratapi apa yang telah berlaku, telah dinasihatkan. Let's move on. Tengok balik, belajar daripada apa yang telah berlaku. Jangan risau. Saham naik turun, tak ada apa pun. Ni bukan kata Haji nak crash ke, tak ada pun nak crash, tak ada. Dah crash dah. Right? Pastinya, cuma pada bulan 8 ni saya nasihatkan sekali lagi, berhati-hati apabila sentimen berkait rapat dengan quarter results. QR yang mungkin kepada anda yang belum lalui, yang baru masuk dalam saham tahun ni, anda tak tahu pendangan bulan-bulan hantu ni, bulan 2, bulan 5, bulan 8, bulan 11. Jadi sebab itu ingatan awal telah saya berikan. Jadi tolong hati-hati. But let's learn daripada MY, insyaAllah pada hari Ahad nanti, untuk you memahami bagaimana nak relate all the catalyst sentiment terhadap pasaran saham. Alright. Ya, untuk hari Isnin kepada package Platinum, satu hari. Saya tak pandai-pandai lah buat setengah hari, satu hari lah. Kan? Okey, pagi kita satu hari lah. Kita tengok, tak apa, market jatuh macam mana. So, live trade, Platinum Plus, TPO4, TPO5 on Monday. Okey, dengan saya. Satu hari, sampai petang. Okey, let's go through, tengok market bergelora. Kita tengok sama-sama, tak ada masalah. Kan? Sama-sama. Nak masuk laut bergelora, masuk laut lah bergelora. Takkan masa indah je nak masuk, tak ada. Masa gelora pun kita masuk market, kita tengok apa yang berlaku dalam pasaran. Alright, so guys, alright, Ahad 3 hours. Ahad tadi saya dah tunjukkan 9.30 hingga 12.30. Okay, alright, okay. Dan jangan lupa buat homework, cari saham-saham yang masih uptrend, yang intact, terutama sektor teknologi saya lihat masih intact. Alright. Bawa masa itulah, yang lain tu saya nak tengok dah banyak kena tunggu. Healthcare ni saya percaya akan berlaku lantunan teknikal, juga boleh buat kajian, tak ada masalah untuk you ambil peluang yang hadir sekiranya berlakunya lantunan teknikal dalam masa terdekat, dan begitu juga sektor-sektor ACE market dan sebagainya. Alright, sebab setiap kali kejatuhannya berlaku, pastinya akan berlakunya kenaikan, itu normal lah. Itu kata, jadi kita kena ready lah. Kalau tak ready, tak buat homework, tak fokus, nanti bila dia reverse kita kelang kabut. Jadi pastikan you all buat persiapan. Alright, persiapan. So sekali lagi saya ingatkan kepada semua alumni, pastikan you dah daftar di link yang diberikan. Alright. Buat homework pada semua juga. Okey, kalau ada ruang nanti, kalau insya-Allah saya cuba aturkan sesi khas juga dengan saya dalam masa terdekat. Alright. Sesi hari Isnin sesi opening bell dan sesi live trade bersama Platinum TPO4, TPO5 bagi package Platinum Plus pada hari Isnin. Alright, dan InsyaAllah kita juga akan ada sesi The Protege kepada mereka yang akan sertai kita pada 26 hingga 28 September, alright, di SCC Shah Alam dan juga di secara online, alright, program The Protege Hybrid, dan yang terakhir adalah program webinar labur saham yang akan berlangsung pada 5 September nanti. Alright. Okey. So selamat berhujung minggu. Ceria-ceria selalu. Relax je, chill. Saham is cool guys. Saham is cool. Jadi kena cool. Tapi inilah realiti dia, kan? Jadi ini realiti yang kita kena lalui. Takkan nak tiba nak give up, nak surrender. Tak ada apa pun. Kan? Tengok balik apa yang telah kita lakukan. Kesilapan apa yang kita buat. Emosi mana yang kita tak boleh kawal. Jangan biarkan emosi itu menghantui diri kita. Kita tengok balik. Barulah kita belajar daripada apa yang kita dah buat. Kalau kita biarkan, tak nak tengok lah, tutup laptop lah, dia tidak bawa kita ke mana-mana. Jadi apa yang kita harus buat, tengok balik portfolio kita, apa yang berlaku, di mana silapnya, apa tindakan kita yang kita silap.
Adakah kita silap dekat strategi? Adakah kita silap dekat money management? Tengok balik. Tengok balik. Alright? Tengok balik. Jadi, itulah realiti dunia pelaburan saham. Alright guys? So, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak kerana bersama dengan saya pada sesi malam pada petang ni. Saya tahu ramai yang menyaksikan. Dan insyaAllah pagi 8.30 pagi saya bawakan pakar ekonomi. Biar beliau mengupas berkait rapat dengan ekonomi, alright. InsyaAllah Dr. Afzal Nizam akan bersama kita pada hari Isnin nanti. Okay guys, terima kasih banyak atas masa anda pada petang ni. Saya mohon ampun dan maaf kalau terkasar bahasa salah dan silap. Alright, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Jangan lupa buat homework, tengok balik apa yang berlaku, portfolio anda. Jangan rasa tak nak tengok, tak, kena tengok balik. Belajar dari apa yang telah dibuat dan move on. Bangkit semula. Bangkit semula, tak ada apa pun. Ini bukan zaman crash nak makan nak jatuh tergolek habis cerita meninggal semua orang, tak ada pun tuan-tuan. Market masih sihat 10 bilion di pasaran kan, tak ada apa pun. Tapi dah diingatkan ketika opening bell pada hari Isnin yang lalu. Jadi moga sesi hari ini bermanfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kepada alumni ulang, jangan miss session bersama MY. Tak ada rakaman, alright, sesi live. So jumpa anda pada hari Ahad nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Labur